Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia saudara. Apa khabar? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Kena tekan star kata anak saya, tekan kat mana starnya? Saya tekan kat star sini. Aduh. Ya, saudara Ibrahim. Cik Ibrahim ya. Apa khabar? Cik Ibrahim, Cik Muda, saudara Syahrul Azam, salam dari Kota Baru dah. Kota Baru macam mana banjir kita di sana saudara? Mudah-mudahan saya mendoakan agar saudara warga kita di Kota Baru segeralah pulih ya. Saudara Syam Nazri, saudara menuju alam akhirat. Saudara Anwar Jubin, apa khabar saudara? Zamari Asi, West Mangan West, saya di Johor ini Pak. Makan sedap. Apa khabar Joka? Saudara Syahari Rahman, saudara Fakri Sani, saudara Zamri Yasi ya, saudara Syam Nazri. Salam PRN Johor. Saya dah berada di Johor saudara, tapi tak nampak pemuka saudara. Saya tinggal di Johor Baru sekarang ni. Saudara Puan Mira Harun, Puan Nora Roshimah, saudara Syed Najib, salam cinta damai, saudara Yus Ai, Cik Nen, Midi Selayang. Midi, apa khabar Midi dari Selayang? Begitu juga saudara Muhammad Mazman, Muhammad Salim dari Bintulu, Sarawak. Puan Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia bersama pasangan. Begitu juga Nasrah Hamzah Hussein, saudara Fazil Yub, saudara Abu Nems, Home Sweet Home. Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Burhan Rabu, saudara Ramli, saudara Hashim Atan. Selamat malam, terima kasih. Itu juga saudara Remy Haziq, saudara Hamizah, Mi Mesra Sok Mo Mayu, KR Ken, apa khabar saudara? Hello kawan-kawan yang ada dalam grup ini, terima kasih. Begitu juga saudara Razali Samad, saudara Azwan. Saudara, kalau ada sesuatu berlaku pada Facebook, saudara boleh terus masuk ke Instagram. Saya buat live juga Instagram. Tapi kadang-kadang dia ganggu juga ya. Apa khabar Puan Nur Maria, WCD Yunus, Warung Kurap-Kurap. Begitu juga dengan saudara Awang Hussein, Muhammad Khairul Kamarudin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf. Kerana kita sentiasa diburu oleh waktu saudara. Waktu sentiasa mengimbau kita. Baik saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan sebagaimana seperti biasa sebab kiriman daripada sahabat kita, saudara Rio dari Isti Melaya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Mac 2022 dan tinggal 34 hari lagi saudara. Kita akan menyambut kehadiran ini bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini merupakan hari yang ke-712 COVID-19 menyerang kita dan masih lagi belum ada usainya saudara. Saya lihat banyak perbalahan yang saya nampak berhubung dengan isu vaksin. Mungkin kalau saya sempat nanti kita akan sentuh sedikit nanti saudara. Dan menurut laporan saudara Rio, hari ini nampaknya ada peningkatan. Bukan hari ini saudara, ini laporan semalam. Jadi semalam ada peningkatan daripada kemarin. Kemarin ada 23,100 dan semalam 25,854. Meningkat kepada angka 2,000 saudara ya. Jadi jumlah yang terkumpul setakat ini sudah 3,468,590 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona ya. Saudara Muhammad Asri daripada Kuantan daripada negeri saya nampak Perlis ada peningkatan yang amat ketara, 300 malam. Di Kedah juga 2,801 naik. Di Pulau Pinang 2,377. Cek tak ceroy cek. Di Perak juga tapi ada susut sedikit lah daripada 1,335 kepada 1,288. Di Selangor sedikit susut, sedikit lega. Tak banyak mana, daripada 6,098 kepada 5,969 semalam saudara. Di wilayah Persekutuan tiba-tiba dia naik balik melonjak kepada 1,751. Putrajaya turut naik 136. Negeri Sembilan, apa kono jang? Aduh hai, tiba-tiba aja naik meledak 1,808. Di Melaka ada sedikit susut daripada 575 kepada 507. Di Johor juga nampak susut, mudah-mudahan. Ini musim pilihan raya di Johor ni.
Sebab semalam saya seriau juga sebab kemarin 2387 tapi semalam 1767 ya. Pahang terus meningkat nampak jayanya, ada 1269, di Terengganu susut sedikit 727, Kelantan mungkin musim hujan ni saudara. Kelantan naik lagi daripada 1200 kepada 1518. Di Sabah juga nampak gayanya ada sedikit susut lagi. Daripada 2174 kepada 2158. Di Labuan ada 230, meningkat daripada 123. Dan cuma agak menghairankan saya saudara apabila di Sarawak tiba-tiba sudah naik balik kepada angka ribuan daripada 442 semalam 1248. Itulah gambaran yang saya dapat. Saya beri laporan kedudukan COVID-19 yang menyerang negara kita, dan saya harapkan supaya kita sentiasa berhati-hati dan berwaspada saudara. Saya hari ini saudara bersiaran daripada Johor Bahru. Jadi teman-teman yang minta saya buat pencerahan tentang e-commerce, saya mohon maaf. E-commerce ni kita hentikan seketika dulu. Sehinggalah usai masalah di negeri Johor ni, baru kita kembali kepada e-commerce saudara. Bagaimanapun, saya juga terima kasih kepada saudara Rio yang tidak henti-henti menghantar kiriman pada kita berhubung dengan kedudukan COVID-19. Kita masuk sedikit bahagian naluri kehidupan. Kerana sabda baginda Rasulullah SAW, seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Jadi orang-orang yang beriman akan beroleh keampunan dan pahala yang besar apabila kita sentiasa bertasbih, memuji keesaan dan kebesaran Allah SWT. Kerana firman Allah SWT menyatakan bahawa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Ini surah daripada Al-Ma'idah ayat yang ke-9 saudara. Bersamalah kita saudara berusaha untuk mencari kehidupan yang syumul untuk bekalan kita di akhirat nanti. Ingat saudara, kita akan pasti ke sana. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kiriman sahabat saya Cikgu Hibil, dia kata bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesihatan, makanan yang kita sempat untuk jamah, pekerjaan, keluarga yang kita miliki, kerabat dan semua yang anda miliki sehingga saat ini. Kita harus bersyukur atas apa yang kita ada. Sebab kadang-kadang kita ada, orang tak ada, tapi kita tak terasa bahawa kelebihan itu ada pada diri kita. Saudara, terima kasih Saudara Hibil atas kiriman ini Mutiara Katanya. Baik saudara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja. InsyaAllah sekejap lagi saya akan cuba beri pencerahan sedikit apa yang berlaku di Parlimen hari ini. Dan saudara, kita mengharapkan agar pengeluaran wang simpanan pekerja ini dapatlah segera diselesaikan supaya tak perlu lagi saya memberi pencerahan saban malam berhubung dengan kedudukan kumpulan wang simpanan pekerja ini. Kadang-kadang saya rasa orang Kedah dah cemuih setiap malam bercakap, tapi mereka pekak badak rupanya, buat tak tahu je. Dan kita mengharapkan sepanjang Parlimen sidang ini tidak adalah permintaan belanjawan yang besar-besar. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, akhirnya negara kita akan muflis saudara. Baik saudara, tajuk malam ini adalah sinar kemenangan kian menyerlah. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu apa kata pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, kakak mengidam sambal kerang, gulai tenggiri lemak peria. Pemimpin pendendam, dibenci orang, merasa diri dialah mulia. Jadi Pak Nazil mengingatkan kepada pimpinan negara kita supaya jangan menyimpan sebarang dendam. Sedangkan rakyat sekarang ni mendendami pemimpin. Jangan pula pemimpin nak dendam pada rakyat. Kalau mereka tidak mengundi anda, fikirkanlah salah diri anda sendiri, bukan salah rakyat saudara. Jadi Pak Nazil memberi kritikan bagi saya yang cukup pedas. Katanya lagi, Kak Minah duduk melamun, fikiran bercelaru gara-gara, fitnah memfitnah memaki hamun, amalan baharu politik negara. Ini yang kita dapati sekarang ni, khususnya di Johor saudara. Musim kempen ini saya melihat banyak sangatlah celaru jadinya fikiran kita apabila masing-masing saling tunding menunding
maki-maki dan melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan oleh seseorang yang bernama pemimpin. Kita warga bangsa cinta damai, tak sepatutnya kita melontarkan kata-kata perompak, penyamun dan sebagainya. Saya bukan untuk membela saudara, tapi saya rasa tidak ada kesesuaian untuk kita mendambakan sokongan daripada rakyat dengan menghamburkan kata-kata yang sebegitu. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun daripada Perlis jauh saudara. Hari-hari hantar pantun daripada saya. Begitu juga dengan sahabat kita Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Ini daripada kawasan ini Tajudin Rahman. Saudara, kabarnya hari ini, semalam dan beberapa hari yang lalu, pasar di Teluk Intan, barangan makanan seperti sayur-sayuran semakin berkurangan. Ini yang saya katakan selalu bahawa kita harus berhati-hati. Khawatir nanti tak cukup makanan, susah juga saudara. Jadi kata Saudara Nordin Malik, ini dia orang warga Pasir Salak. Saudara kata Saudara Nordin Malik, tinggi lampai pohon kelapa, jatuh buahnya melantun-lantun. Apakah nasib malang menimpa kepada Allah kita memohon ampun. Kita sekarang ni saya melihat bahawa kita berada dalam suasana yang agak malang. Ekonomi kita yang merudum, suasana politik yang tidak stabil, kita saling bertempur ataupun maki-memaki sama-sama sendiri, sebangsa pula saudara. Katanya lagi, manis sungguh buah pulasan masak lebat di Pulau Indah. Banyak sudah teladan dipesan, asyik sengketa membawa padah. Itu pandangan anak muda. Kalau asyik kita bersengketa aja, akhirnya kita membawa padah, saudara. Baik saudara, terima kasih Saudara Nordin, terima kasih Pak Nazil. Kita santun sedikit dalam segmen Gedung Ilmu. Kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu tentang impian dan harapan warga bangsa kita terdahulu mengharapkan hadirnya pemimpin bangsa kita hari ini dan akan datang adalah terdiri dari kalangan mereka yang bukannya pemimpin yang hasad. Kerana menjadi pemimpin hatinya hasad, fikiran buruk akalnya singkat, bekerja tidak berlurus niat, hidup mendengki serta khianat, iri, mengiri ke laut dan ke darat, rosaklah negeri, binasa umat. Jika mereka ini dijadikan pemimpin, akan membawa laknat. Dijadikan tua, membawa mudarat. Dijadikan induk, membawa maksiat. Dijadikan tiang, celaka yang dekat. Dijadikan tudung, menimpa umat, memimpin negeri, dunia kiamat. Itu kenyataan pemimpin terdahulu agar kita mengelakkan memilih pemimpin-pemimpin yang hasad. Ini bukan kata saya saudara. Itu terbitan buku dalam Dewan Bahasa dan Pustaka saudara. Jadi kita sambung malam besok. Baik saudara. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kepada saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel sama ada YouTube, Facebook dan sebagainya, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan maupun coretan yang anda lontarkan. Semua itu tanggungjawab anda kerana saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen-komen ditulis di sini. Segala-gala komen anda adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini pencerahan politik yang tidak lain tak bukan mengharapkan supaya dapat dijadikan sebagai antara bahan sebagai untuk memberi informasi kepada saudara. Ruangan ini adalah untuk memberi pencerahan dan informasi supaya warga kita mempunyai berilmu. Di samping itu bukanlah nak kata berilmu sangat saudara ya, paling-paling tidak berinformasi. Tahu tak boleh dikoyok oleh orang saudara. Ingat saudara, prinsip kita bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Baru mudah kehidupan kita. Dan paling penting saudara, kalau saudara mau menyantuni ataupun mau menghantar kiriman, gunakanlah bahasa yang harmonis, yang baik-baik, sebab kita adalah warga cinta damai. Baik saudara, itu peringatan saya. Semalam saya sebenarnya ahli parlimen saudara Datuk Seri Salim Sharif, beliau telah pun membentangkan persoalan agar kerajaan segera meluluskan tuntutan rakyat supaya dibenarkan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000 secara one off. Yang saya agak kecewa apabila tidak ada sokongan daripada keseluruhan warga daripada
parti-parti politik yang lain. Sebagaimana saya katakan semalam, 2 hari lepas saya berjumpa di hotel, di lobi hotel dengan ahli parlimen yang kena tendang keluar dari ni daripada Dewan Bahasa, daripada Dewan Parlimen. Dia janji katanya dia akan turut menyokong supaya tuntutan Kumpulan Wang Sembilan Pekerja ini, tapi ternyata hampa. Begitu juga dengan ahli parlimen anak pada Kapal Sing, Ram Kapal Sing. Ya-yalah berjanji bahawa dia akan menyokong tuntutan ini, tapi bila sampai di parlimen lain jadinya saudara. Jadi menurut saudara Datuk Seri Salim Sharif, dia minta supaya kerajaan dapat segera mendengar keluhan dan suara hati rakyat yang sedang susah katanya. Ini ahli parlimen, beliau adalah daripada ahli parlimen daripada UMNO, Barisan Nasional. Sebab beliau memahami tentang keresahan dan suasana rakyat yang amat memerlukan saat ini. Dan hari ini saudara, sewaktu membahaskan titah ucapan Kewaduli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, sekali lagi kita mendengar bagaimana Datuk Seri Najib Tun Razak merayu agar pengeluaran wang dari Kumpulan Wang Sembilan Pekerja untuk mereka yang berkelayakan disegerakan, katanya demi rakyat. Walaupun berkali-kali beliau diganggu oleh pihak pembangkang, jadi kita pun rasa kurang senang lah. Benar, waktu beliau mengutarakan nak menjelaskan bagaimana kedudukan berhubung dengan YMDB dan sebagainya. Tapi nak bagi pencerahan, maka mereka memotong, menuduh itu dan ini. Dan sebab itu usaha beliau untuk mengutarakan persoalan Kumpulan Wang Sembilan Pekerja ini seolah terbantut di tengah jalan. Tapi kita berterima kasih kerana menurut Datuk Seri Najib, dia kata siapa nak ambil kredit, dia kata dalam isu ini ambillah. UMNO tak ambil kisah. Yang penting adalah kehidupan rakyat. Segerakan dan santunilah kehidupan rakyat. Sedih saudara saya dengar beliau merayu kepada pimpinan negara. Saya harap supaya Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dengarlah. Ini bukan hanya lontaran kata-kata. Ini bukan retorik politik. Ini adalah realiti. Tadi pun sahabat saya, saudara Zamil Ibrahim, dia sendiri pergi ke ibu pejabat Kumpulan Wang Sembilan Pekerja. Dia mau berjumpa dengan pegawai yang ada di situ, nak bertanya bagaimana nak mengeluarkan wang dan sebagainya. Menurut saudara Datuk Zamil Ibrahim, dia pun bengang juga bila pegawai situ mengatakan mereka tidak ada kuasa untuk mengeluarkan wang ataupun pengeluaran wang, kerana semua itu kalau Perdana Menteri kata setuju, barulah boleh dikeluarkan wang tersebut. Saya pun hairan. Tidak seharusnya begitu jawapannya. Kerana ini wang tabungan rakyat. Ini wang yang rakyat simpan, yang ditabungkan hasil daripada titik peluh mereka. Bukan wang milik negara. Ini wang milik rakyat. Saudara, tiba-tiba pegawai di Kumpulan Sembilan Pekerja, kalau mengikut kata saudara Zamir tadi, mereka mengatakan ini mereka tak ada kuasa. Ini bukan soal kuasa. Ini soal hak. Mereka yang mempunyai simpanan yang berkelayakan, bagilah. Ini permasalahannya. Saya bila dengar tadi, saya terkesan apabila Yang Berhormat Datuk Seri Najib merayu. Yalah, beliau pun bukan lagi sebagai Perdana Menteri, beliau bukan lagi dalam kabinet. Jadi rayuan beliau lakukan itu semata-mata untuk rakyat. Begitulah dalamnya. Kita ketepikan soal apa yang berlaku di mahkamah, apa yang berlaku persoalan YMDB dan sebagainya. Itu kita jangan campur saudara. Biarlah mahkamah mengambil keputusannya. Sama ada di negara kita ataupun di Amerika. Kita tunggu. Tetapi sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, beliau begitu terkesan. Saya dengar ayat-ayat yang dilontarkan oleh beliau. Dia kata kasihanilah. Dia kata soal siapa nak ambil lah kredit. UMNO tak ambil kisah. Dan dia berterima kasih sebab ada juga kalangan ahli parlimen daripada parti pembangkang pun dah bersetuju. Jadi saya mengharapkan agar Menteri Kewangan serta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah prihatin. Letih dah kita nak marah, dah letih nak marah, dah lenjan dah. Nak dijerit apa semua. Cuma saya tak mengeluarkan maki hamun lah. Kalau Datuk Zamir Ibrahim memang confirm dimakinya, saya tidak begitu. Kita merayu. Rayuan kita supaya agar keperitan rakyat ini dapat disantuni. Tak ada upaya lagi sebenarnya. Mereka tidak mempunyai sumber yang lain untuk memulakan penghidupan. Itu saja saudara. Jadi kata Najib bahawa malah mereka yang dulunya tidak bersetuju dari parti pembangkang sudah pun dapat merasai denyut nadi rakyat untuk menyokong.
Jadi katanya cuma pimpinan negara sajalah yang diharapkan agar mempunyai keprihatinan. Jadi saya mengharapkan Datuk Seri Ismail Sabri, tolonglah dengar. Ini rayuan lagi dah, bukan tuntutan dah. Ini merupakan permohonan katanya permohonan kali keempat. Nah, kita gunakan dari saluran politik dah buat. Tapi kenapalah susah sangat. Saya tidak tahu. Memang saya yakin ada masalah. Tetapi permasalahan itu bukan tidak boleh diatasi. Dulu lagi kita dah katakan, kalau benar kumpulan wang simpangan pekerja tidak boleh dicairkan, ambillah skrip-skrip ataupun saham-saham itu, gadaikan dulu dekat bank negara. Supaya bank negara boleh keluarkan wang. Bukan tak boleh. Tapi kalau tidak mahu dikeluarkan, orang kata, ndak seribu daya, tak nak seribu dalih. Ini masalah. Mungkin anda yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana, anda yang berada di anjung kuasa Kepulauan Simpangan Pekerja tidak merasai. Anda macam mana saya katakan, tiap-tiap bulan ambil plastik tu letak jolok dekat dinding, keluar wang. Rakyat menanti dengan penuh pengharapan. Saya hari ini, saya baru berangkat daripada Batu Pahat dan Parit Sulong. Saya dapat melihat secara bagaimana kehidupan rakyat begitu pedih. Sebab itu saya mengatakan bahawa keadaannya tenat. Cuma yang saya hairankan bagaimana pula ini Saudara Tajudin Rahman tiba-tiba dia seolah-olah macam tak bersetuju pula. Itu saya tak tahu. Jadi kadang-kadang begitu, ini agak memeranjatkan saya lah. Malahan dalam perbahasan hari ini saya juga terkejut apabila Tajudin Rahman mengutarakan persoalannya tentang bagaimana dia kata ada tekanan iaitu daripada Timbalan Presiden UMNO yang minta supaya diadakan pilihan raya. Dia kata seolah-olah menekan Perdana Menteri. Saya kenalah, kita dah jelek lah. Ayat-ayat yang begitu bagi saya tidak diperlukan lagi lah. Nak puji Perdana Menteri, kamu pujilah di belakang-belakang. Tak payah gunakan parlimen. Realitinya UMNO menuntut begitu. Kerana kita merasakan dalam keadaan suasana kedudukan yang rapuh, yang Mak Perdana Menteri mentadbir negara ini, sampaikan untuk beliau mengotakan pengeluaran wang simpangan pekerja ini pun masih lagi bila ada bangkangan daripada pihak-pihak yang lain dalam kabinet. Itu yang saya harap. Lain kali kita nak bercakap, fikirlah 2-3 kali. Kita tidak menyanggah yang Mak Perdana Menteri. Yang kita mahu supaya segera pilihan raya itu saja. Lebih lain tak ada, supaya kita dapat mentadbir sebaik mungkin. Sebab itu saya mungkin 3-4 malam lepas saya menyantuni banyak persoalan, dapat berjumpa dengan calon-calon, dan juga semalam saya bersama dengan pimpinan daripada UMNO veteran itu di Batu Pahat. Secara semalam sebenarnya beliau adalah merupakan mantan ahli parlimen. Banyak orang tak tahu, tapi dia menyembunyikan kukunya. Sebagai ahli parlimen, dia menzahirkan kalau boleh pilihan raya kali ini janganlah lagi dilontarkan isu-isu yang sekadar bercorak pembunuhan peribadi, iaitu personality assassination. Yang diharapkan adalah santuni kehidupan rakyat. Sebab itu sekarang ni saya bersetuju dan nak ajak ini bersumpah laknat tanda. Akhirnya Presiden UMNO dia setelah pun meminta Barisan Peguamnya mengambil tindakan undang-undang. That is the best solution. Sudah, tak usah cakap apa, biarlah mahkamah menentukan. Apabila Datuk Seri Zahid Hamidi secara terbuka menyatakan bahawa beliau telah pun mengarahkan Peguamnya untuk mengambil tindakan kepada Tuan Sri Muhyiddin dan Tun Dr. Mahathir yang melontarkan kenyataan-kenyataan yang tidak betul, yang lebih bersifat peribadi saja. Ya, bagi kita sekarang ni kita tunggulah. Saya rasa itulah cara terbaik. Itu orang kata bawa anak jantan. Kerana sudah pun Peguamnya telah pun menghantar letter of demand. Berhubung tuduhan Dr. Mahathir mengatakan dirinya meminta agar Dr. Mahathir menghentikan pertuduhan terhadapnya. Ini cerita bohong, saudara. Begitu juga ini tuntutan Datuk Seri Zahid Hamidi kepada Tan Sri Muhyiddin atas dakwaan dia mengadakan pertemuan dengan membawa bersusun-susun kertas siasatan dan sebagainya. Jadi anda lontarkan kenyataan yang tak betul, let face the battle. Pada Presiden UMNO tanya, itu baru sikap anak jantan. Cuma saudara, saya melihat juga sebab ni parlimen sedang berjalan.
apabila ada beberapa pertubuhan, kerana katanya bahawa Menteri Kesihatan masih lagi mahu mengukuhkan pindaan di bawah Akta 342, iaitu Akta Kementerian Kesihatan yang dilihat lebih zalim. Kalau ini diluluskan, lebih zalim dari SOSMA, saudara. Kerana tulisan daripada Tun Putih Wanti yang hantar kiriman pada saya, katanya andainya Parlimen meluluskan, tentulah keadaan ini akan menekan rakyat lebih teruk lagi. Sedangkan nak bayar RM1,000 untuk denda apabila berlaku pelanggaran berhubung dengan SOP, RM1,000 pun rakyat tak mampu. Ini kan pula RM10,000. Saya tak tahu, saya tak faham apa sebenarnya yang Khairy nak apabila beliau melakukan itu, ini, apa semua, menunjukkan bahawa I am the powerful minister. Agaknya lah, saya tak tuduh begitu saya mungkin kita merasakan begitu. Sebab hanya permasalahan vaksin ini, akhirnya rakyat sudah menzahirkan kebencian yang teramat sangat. Saya lihat dalam kiriman YouTube, kiriman Facebook dan di media sosial, lenyai saja. Lunyai dikerjakan rakyat. Maka mereka nampak, saya nampak sudah ada kebencian. Bukan hanya dendam, kebencian yang teramat sangat apabila isu persoalan vaksin ini tidak ditangani sebaik mungkin ataupun mengikut budaya bangsa kita. Orang Melayu ni bukan boleh arah-arah, rayu je lah. Kenapa mereka kata mesti buat begitu, dos 1, dos 2, dos 3. Sedangkan apa jaminan kerajaan kalau berlaku sesuatu bagi mereka yang melakukan suntikan dos ketiga? Kerana ada kes-kes mereka yang alahan pada ubat itu. Mereka yang alah. Jadi ada menghadapi kesan sampingan. Bila mereka menghadapi kesan sampingan begitu, siapa nak bertanggungjawab? Memanglah tak banyak, saudara. Bukanlah orang kata dah lebih kurang 1,000 orang tu ada 10-100 orang. Tidak. Tapi ada kes-kes yang terpencil. Jadi sebelum disuntik, sihat walafiat. Bila suntik ada masalah-masalah lain. Siapa yang harus bertanggungjawab? Jadi saya harap agar ahli Parlimen tidak meneruskan pindaan Akta 342 ini. Kita mohonlah supaya jangan memberi kuasa yang berlebihan. Kalau Akta 342 ini diluluskan, saya nampak yang banyak teruk nanti terkesannya adalah warga bangsa kita. Dan saya juga kecewa apabila mendengar kenyataan kononnya orang Melayu saja yang tak suka ambil vaksin ni, bangsa lain okey. Sebenarnya mereka tak nak bercakap. Mereka tidak mahu menyatakan. Saya berjumpa dengan warga bangsa sepanjang, bukan Melayu, sepanjang saya berjalan daripada Keluang, saya pergi ke Sekijang, saya pergi ke Tangkak. Ini kawasan-kawasan bukan Melayu, saudara. Saya berbual dengan apek, asor apa semua sambil minum kopi ataupun minum air tebu. Tanya dengan mereka, "Pek, sudah cucuk kah belum?" "Hayya, ini cucuk. Siapa mau mati loh?" Ini keadaan, saudara. Tapi mereka tidak menyuarakan. Tapi warga bangsa kita tak usah ceritalah. Baga duduk. Hari ini pun saya tengok siap dengan maki hamun pun ada. Saya ada kiriman, cuma saya tak nak baca je. Kalau baca belum-belum gitu, tak bagi saya lah. Kerana bila sebagai seorang menteri yang tak sepatutnya dimaki hamun oleh rakyat. Sebab itu saya kata santuni rakyat dengan berhemah. Ini malahan kerana ada yang mengatakan kalau akta ini dilaksanakan adalah seperti adanya draconian law. Itu yang saya terima, saudara. Satu lagi, saudara, ini kita masuk bab politik pula. Satu lagi perkara ni, apabila saya mendengar kenyataan kononnya waktu pertemuan antara waktu nak dilantik sebagai Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin dulu, ada kenyataan pihaknya mengatakan bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menawarkan jawatan Presiden UMNO kalaulah Tan Sri Muhyiddin nak kembali pada UMNO. Sebenar-benar sahaja kita harus melihat dari perspektif yang kejujuran, keikhlasan seorang pemimpin. Yang penting kita tak nak wujud perpecahan. Jangan sampai UMNO ni berpecah belah. Tapi ini dianggap sebagai benda yang diperlekehkan. Sebab itu dia mengatakan UMNO parti kelongkang dan sebagainya. Jadi santunan jiwa besar, berlapang dada Presiden UMNO. Beliau tidak meletakkan kepentingan dirinya. Malah dia kata kalau betul Tan Sri nak balik sini dalam UMNO, nak bertanding Presiden, ambil lah. Dia kata tak ada masalah. Itu bukan lontaran kata-kata politik, keikhlasan. Tapi dijadikan alasan untuk mereka mempertertawakan beliau. Inilah masalahnya, saudara. Kalau jiwa itu tak besar,
akhirnya dia jiwa yang sempit. Jadi orang yang jiwa sempit nak berlaga dengan jiwa besar, susahlah saudara. Itu keadaannya saudara ya. Dan sepanjang ini saya beri laporan kedudukan sekarang ni di Johor. Hari ini saya berada di Johor Bahru. Saya sudah pergi ke Keluang, saya sudah pergi ke Sekijang, saya sudah pergi ke Tangkak, saya berada di Muar, saya berjumpa dengan calon-calon di Muar, di Pematang Pasir Kemudian saya pergi ke Batu Pahat dan sementara tadi saya di Parit Sulong. Sesuatu yang agak menggembirakan saya sebagaimana saya katakan, pertama sekali nampak gayanya ada disiplin. Disiplinnya apabila tidaklah mereka memasang poster ataupun tiada mereka dipacak di sekitar kawasan rumah ibadat ataupun di masjid. Alhamdulillah, hari ini mereka ikut. Jadi saya ingat mungkin kesedaran lah, saudara. Tapi dari segi perang poster, perang bendera, saya nampak agak, walaupun parti yang bukan UMNO Barisan Nasional ini banyak kedudukan kewangannya. UMNO dalam keadaan yang serba kekurangan, tapi masih lagi saya lihat dari segi pemasangan, contoh macam ditangkap. Ditangkap hanya 2 saja saudara. Satu daripada gambar poster-poster Parti Keadilan dan UMNO Barisan Nasional. Yang bertanding di situ adalah bukan Melayu, calon bukan Melayu. Begitu juga saya lihat di Kemelah, poster-poster yang naik. Jadi saya kata mana pergi muda. Contohnya waktu saya di Muar. Waktu saya berada di Muar langsung adalah, saya ingat, sebab Muar itu adalah tempat kelahiran Parti Muda. Sebab Presiden Parti Muda datang dari Muar, Saudara Syed Saddiq. Tapi saya tengok boleh dibilang dengan jari. Macam mana kata nak tawan satu Johor? Macam mana kata nak memerintah Johor? Macam mana sekarang nak katakan sebagai alternatif? Dan saya lihat anak-anak muda marah. Rupanya bila saya berbual dengan anak muda, mereka juga marah. Kemarahan mereka itu saya tanya, kenapa dik? You marah pada parti muda ni, bukankah parti muda ni mewakili anda? Dia kata sebab belum apa-apa lagi dah buat kerjasama dengan parti DAP. Ini kesilapan saudara Syed Saddiq lah. Saya tak nak campur masalah itu. Itu masalah anda dan politik anda. Kemudian saudara, saya melihat bahawa poster-poster besar dia tak naik lagi dah. Abah sayang Melaka tak ada. Dia kata ni Abah prihatin dengan Johor. Apa yang dia prihatinkan pun saya pun tak tahu. Banyak dia punya billboard naik, Abah prihatin Johor. Tetapi malangnya dipandang sepi oleh warga Johor sebab mereka tahu bagaimana keadaan negeri Johor ditadbir oleh beliau. Kemudian cuma yang saya agak terperanjat apabila Tan Sri Muhyiddin mengeluarkan kenyataan. Dia kata kalaulah Datuk Seri Ismail Sabri nak membubarkan parlimen, mestilah berunding dulu ataupun mendapat restu daripadanya terlebih dahulu. Saya kata, ni apa benda ni? Anda sudah pernah menjadi seorang Perdana Menteri. Anda sudah mentadbir negara. Apakah anda lupa dengan perlembagaan negara? Halau cara macam mana mentadbir negara? Bukankah yang membubarkan parlimen itu kuasa mutlak Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong? Bukan kuasa Perdana Menteri. Perdana Menteri hanya boleh menasihati Agong. Jadi kalau kata mesti dapat restu daripada Tan Sri Muhyiddin, apakah kuasa Tan Sri Muhyiddin mengatasi kuasa Agong? Ini permasalahan kadang-kadang saya katakan, orang main politik ni, ataupun mereka merasa diri mereka lebih besar. Saya tak tahu apa yang dirunding oleh Datuk Ismail Sabri. Begitu juga kita pun tak tahu konten ataupun, tapi yang saya seingat saya, antara perjanjian dalam MOU, persefahaman antara Datuk Ismail Sabri untuk mewujudkan kerajaan keluarga Malaysia dengan parti DAP, dengan Amanah dan Parti Keadilan adalah pilihan raya tidak boleh diadakan sebelum bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Kerana kalau bulan Julai nak adakan pilihan raya tak ada masalah bagi Parti DAP, bagi Parti Keadilan maupun Parti Amanah. Seandainya bulan Julai atau bulan Jun atau bulan Ogos parlimen nak dibubarkan, kalau mereka mengatakan kita tamat kuasa, ini tidak boleh. Sebab perjanjian sudah ada dalam Memorandum of Understanding, MOU, antara Perdana Menteri dengan ketiga-tiga presiden parti tersebut. Cuma yang tak senang hatinya saya nampak adalah Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu dia kata kalau nak buat
pilihan raya pun kena berunding. Saya rasa dalam keadaan begini, Datuk Seri Ismail Sabri tak perlu takut lah. Kalau benar kita nak adakan pilihan raya, waktu itu dah tak ada lah. Memang tak ada sokongan lagi dah diperlukan. Sekarang ni benar. Untuk beliau mentadbir negara, beliau memerlukan sokongan untuk menggenapkan angka 114. Jadi kalau daripada parti PBM, daripada PAS menarik sokongan, tinggal hanya UMNO saja 41. Jadi memanglah merudup lah saudara. Tapi kalau nak ambil pilihan raya, kalau kita mewujudkan nak panggil pilihan raya, apa perlu sokongan lagi? Kita serahkan balik mandat itu pada rakyat. Tak perlu khawatir lagi dah. Jadi tak payah nak bincang lah. Begitu juga dengan sama ada dengan DAP ke, dengan PKR ke, dengan Amanah. Nak perlu apa kalau nak panggil pilihan raya? Tiada keperluan untuk sokongan. Kalau ada orang kata kita ni mungkin janji ke, katalah. Mereka lebih teruk lagi mungkin janjinya dengan rakyat. Pakatan Harapan, mereka memungkiri janji bukan sama dengan ahli parlimen. Mereka mungkir janji dengan rakyat. Membuatkan kehidupan rakyat begitu sukar. Perikatan Nasional juga mungkir janji dengan rakyat. Kerana mandat diterima bukan mandat daripada rakyat. Rakyat memberi mandat kepada Pakatan Harapan. Ini realiti politik. Sebab itu UMNO pada asalnya kita tak mau campur tangan. Tuntutan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, berkali-kali dia kata, kita minta diadakan pilihan raya. Serahkan balik mandat pada rakyat. Itu tuntutan dari awal. Apabila berlakunya langkah Sheraton, saya dah bercakap berkali-kali. Tapi kadang-kadang orang tak mau dengar. Orang tak mau mengambil benda ini serius. Ini realiti apabila berlaku langkah Sheraton. Cuma saat itu, ke bawah Duli Yang Pertuan Agong kata janganlah diwujudkan pilihan raya kerana suasana tak sesuai. Kita masih lagi dalam keadaan COVID. Jadi, UMNO sebagai Presiden UMNO, memanglah sebab saya katakan UMNO apa saja titah istana kita akan junjung. Jadi kita terima. Sebab itu ada perjanjiannya antara Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau nak diangkat sebagai Perdana Menteri, ialah pentadbiran beliau hanya sampai bulan Ogos tahun dulu. Itu lebih kurang 6 bulan. Selepas itu mesti diadakan pilihan raya umum. Bukan isu nak lepaskan diri daripada tuduhan mahkamah. Tidak. Semata-mata untuk kita mengadakan pilihan raya umum. Hari ini saya hairan, orang macam Tajuddin Rahman pula marah pula pada Tok Mat yang menuntut adakan pilihan raya seolah nak menekan Perdana Menteri. Saya benda ni yang korang cakap ni. Nama saja pemimpin politik. Letih lah saya tengok. Dan saya agak ketawa saudara ini sepanjang saya tengok kenyataan-kenyataan dilontarkan untuk pilihan raya di Johor ini apabila Datuk Seri Syafiq Abdal tiba-tiba dia kata parti wawasan cuba untuk menawarkan diri bertanding di Johor kerana keputusan itu diambil disebabkan oleh rakyat tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan. Beliau yang ketika dulu waktu nak menumbangkan UMNO Barisan Nasional dulu katanya bahawa Pakatan Harapan lah terbaik. Tapi hari ini beliau mengakui bahawa rakyat tidak lagi percaya pada Pakatan Harapan. Sebab itu dia kata warisan bertanding di Johor. Ini kenyataan bukan datang daripada UMNO. Ini kenyataan daripada kumpulan mereka sendiri. Malahan kesan daripada itu sekarang ni pun saya agak lucu juga saudara. Sehebat-hebat Mat Sabu, jangan nak ketawakan UMNO kena saman. Rupanya 2-3 hari lepas Mat Sabu pun dah kena saman saudara. Bukan dia balik mikrofon. Mat Sabu tak balik mikrofon saudara. Dia kena saman bersama dengan 2 yang lain selama RM3,000 kerana menghadiri ceramah mega Pakatan Harapan di Johor Bahru di Kota Iskandar. Katanya kurang pelanggaran SOP dan Kementerian Kesihatan. Menjawablah. Biar pula dia kita dengarlah pula apa Mat Sabu nak berlasah kali Jamaluddin. Terpulanglah kita peluk tubuh. Kalau tidak dulu UMNO kena saman RM10,000. Ingat saudara waktu di Melaka, Pilihan Melaka, UMNO kena saman, pimpinan orang pun ketawakan kita. Hari ini sekarang Mat Sabu yang kena RM3,000. Saya agak gembira apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Hasni mengumumkan bahawa kerajaan negeri Johor dalam keadaan sekarang ni masih lagi berusaha untuk memberi bantuan sejumlah RM500 kepada setiap mahasiswa yang asal anak Johor. Inilah keprihatinan seorang pemimpin. Di samping itu terdapat juga bantuan secara one off sebanyak RM150 kepada setiap pelajar di negeri Johor.
Itu belum lagi kita memerintah saudara. Kalau UMNO Barisan Nasional memerintah di Johor, insya-Allah saya kata banyak lagi yang akan diusahakan. Saudara, cuma saya melihat tadi saudara, bila saya melewati sekitar kawasan Parit Sulong, ini saya perlu melaporkan saudara bahawa nampaknya kali ini agak cerah. Kerana di kursi Semerah dulu, pilihan raya lalu, calon UMNO iaitu Muhammad Ismail Roslan, dia dapat 12,521 kalah kepada calon daripada PKR iaitu Kuzan Abu Bakar. Jumlah majoritinya cuma 68 undi saja. Dan hari ini apabila ada 4 corner, dulu masa petani dulu ada 3 corner fight iaitu Muhammad Ismail, Kuzan Abu Bakar dan Ustaz Wan daripada PAS. Tapi kali ini ada 4. Calon yang UMNO turunkan adalah saudara Muhammad Farid Khalid. Beliau merupakan ketua pergerakan pemuda di Parit Sulong. Tapi saudara Muhammad Kuzan masih lagi bertanding atas tiket PKR. Dan yang agak memeranjatkan saya, sahabat saya dulu sama-sama dalam pemuda UMNO iaitu Datuk Haris Samsudin. Dia pula bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tak tahulah apa punya masalah dia tu. Begitu juga dengan calon pejuang saudara Mahathir Ibrahim. Saya jelaskan di sini saya lihat pejuang gagal untuk menarik bukan hanya sokongan, malahan perhatian warga Johor pun. Saya tak nampak saudara. Dan hari ini saudara, satu benda lah bila saya berbual dengan teman-teman, khususnya warga daripada Parti PAS. Sampai tadi saya makan di Parit Sulong. Semalam saya makan nasi berani saudara, nasi gam. Berani gam. Di Batu Pahat memang berani gam. Sambil saya makan, saya datangi ada 2-3 orang warga daripada Parti PAS. Mereka menzahirkan perasaan yang teramat kecewa. Kerana kali ini mereka mengharapkan pilihan raya di Johor kali ini tentulah antara calon Muafakat Nasional menentang mana-mana calon. Tapi kali ini mereka menzahirkan, mereka kata amatlah kecewa. Saya kata kenapa kecewa? Sebab kita sudah pun tiada Muafakat Nasional. Mereka amat mengharapkan. Saya berada di Keluang saudara. Saya berada juga macam saya katakan, saya berada di Kemelah. Mereka tak kisah siapa calon pun, tetapi mereka mahu supaya UMNO Barisan Nasional ini bersama-sama dengan Muafakat Nasional. Cuma yang mampu saya katakan, inilah akibatnya apabila pemimpin memikirkan kepentingan diri masing-masing. Kita ni peringkat akar umbi saudara. Kita warga akar umbi ni diorang tak pandang pun. Suara-suara kita mereka ketepikan. Bagi mereka yang paling penting adalah jawatan mereka. Sebab itu mereka lebih menyantuni parti PBM kerana nakkan jawatan itu dan ini. Akhirnya harapan kita. Jadi saya bercakap dengan teman-teman daripada PAS, saya kata sabarlah, bertenanglah. Kerana mereka sampai peringkat mengatakan kalau inilah keadaannya, kami kecewa ketiadaan Muafakat Nasional, kami tak nak turun mengundi. Saya kata jangan begitu saudara. Jangan kita begitu. Jangan sia-siakan kita punya kuasa kita. Itu kuasa mengundi kita. Saya berharap agar teman-teman daripada Parti PAS yang lain, memang kekecewaan yang anda rasai, saya juga terasa. Saya nampak wajah-wajah mereka begitu sedih apabila melihat kali ini. Sebab apabila kita menanda piagam Muafakat Nasional, kena ingat saudara, denangan air mata. Jadi tapi akhirnya sekadar berjalan tengah jalan. Dan warga PAS amat kecewa. Ini akar umbi saudara. Bukan pimpinan labai-labai di atas tu saudara. Akar umbi. Sambil minum kopi, sambil makan mi rebus, sambil makan sate. Saya melihat mereka amat kecewa. Kekecewaan mereka itu diterjemahkan kepada saya, katanya tak nak mengundi. Tak boleh. Undilah. Paling tidak pun, marilah bersama dengan kita. Kalau tak nak masuk dalam ahli UMNO pun tak apa. Bersimpatilah kita terus di peringkat akar umbi, kita santuni bersama. Anggaplah calon Barisan Nasional itu adalah calon yang kita restui bersama. Saya agak begitu. Tak perlulah kita nak memisahkan diri. Bila kita kecewa, takkan nak menjauhkan diri. Saya faham. Malahan ada beberapa bahagian saya jumpa yang saya tak mau sebutlah bagai itu saudara, tak baik. Ada juga yang melahirkan kekecewaan kerana isu calon. Tetapi saya beritahu pada mereka, saya kata tentulah setiap calon itu
yang dipilih kali ini, kena ingat ini adalah pertandingan dalam pilihan raya kali ini. Bukan UMNO menentang parti PN, bukan UMNO menentang parti Pakatan Harapan, bukan UMNO menentang PKR ataupun DAP. Pilihan raya Johor ini seperti biasa adalah Barisan Nasional. Barisan Nasional bertanding menentang DAP, Amanah, PBM, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, bukan UMNO. Sebab itu jangan kita fikirkan soal calon daripada parti mana. Sama ada datang daripada MIC ke, daripada MCA ke, ataupun daripada warga UMNO. Sebab itu saya sebut UMNO Barisan Nasional. Dan ini dapatan saya bukan bohong, saudara. Ini bukan saya bohong. Saya melihat warga bukan Melayu sudah pun mengorak langkah untuk kembali bersama menyertai Barisan Nasional. Kita boleh bertemu nanti pada 12 hari bulan. Selepas result itu keluar, kita lihat apakah kenyataan saya ini benar ataupun tidak. Sebab ini dapatan saya, tak pernah saya lihat. Itu tak apalah, saudara Zintas Dinham. Saya harap warga kita jangan kita maki hamun. Sebab itu saya appeal warga PAS. Apa yang anda rasai, saya juga rasai. Kekecewaan anda adalah kekecewaan saya untuk melihat wujudnya muafakat nasional yang kita harapkan menjadi menggembeling satu force, satu kekuatan dalam perpaduan ummah, tapi tidak terjadi kerana apa nak buat, musnah di tengah jalan. Jadi saudara SB Napiah, BN steady, UMNO sentiasa bersemangat tu demi rakyat Johor. Sebegitulah. Dan saya cakap terus terang, saudara, bila semalam Yang Berhormat Datuk Asni melancarkan ikrar, kita cuma sanggup berikrar, kita tidak ada mewujudkan memanifesto. Manifesto ni mereka, kita tidak melakukan aku janji yang hebat-hebat. Yang paling penting 5 prinsip saja. Itu untuk mewujudkan kestabilan politik, untuk memperbaiki ekonomi warga dan untuk mencari kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Matlamat UMNO itu saja, saudara. Tidak lebih dan tidak bukan. Okeylah, saudara boleh tuduh saya macam-macam, sama saya dia penjilat pada UMNO dan sebagainya. Tuduhlah, tak ada masalah. Tapi saya bercakap betul terang pada saudara bahawa laluan yang dilalui dalam pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi ini, laluannya adalah berjiwa besar untuk menyantuni bangsa kita. Sebab kita harus menghadapi, saudara, masa depan yang belum pasti, suasana yang belum pasti. Kerana dalam kedudukan begini, kalau kita tidak bersatu padu, ukhuwah kita tak kukuh, kekhawatiran saya kita akan runtuh. Kerana apa yang berlaku di Rusia itu belum menentukan kehidupan yang santai untuk kita. Sekarang ni okeylah. Apa nak jadi nanti apabila masalah dia dengan Ukraine, apabila campur tangan daripada Amerika dan sebagainya, dunia terjebak dalam suasana yang tidak menentu. Tentulah ekonomi kita akan terkesan. Saya berpesan pada teman-teman, ada makanan simpan, jangan kita ini. Cuma kita mengharapkan agar kumpulan wang semalam pekerja segera mengeluarkan mereka yang berkelayakan untuk mereka membuat persiapan. So, kita tak tahu apa nak jadi ekonomi kita akan datang. Saya sendiri, saya bercakap dengan teman-teman, khususnya yang daripada Parti PAS. Waktu saya di Batu Pahat, memang kawasan itu orang kuat PAS, saudara. Di Batu Pahat, di Parit Sulong, orang kita adalah yang mereka yang menyokong, dan mereka amat kecewa apabila ketiadaan muafakat nasional. Saya kata kita santuni pilihan raya negeri Johor kali ini, walaupun dalam kepedihan, walaupun dalam kekecewaan, masih ada lagi harapan pada UMNO Barisan Nasional. Pada teman-teman, tak usahlah kita bergaduh. Jadi be cool ya, Saudara Yusof Hashim. Be cool, man. Keep it up. Terima kasih. Kita jumpa lagi malam esok. Saya akan berada di Johor Bahru ini selama sehinggalah sampai 12 hari bulan untuk melihat dan akan melaporkan pada saudara perkembangan demi perkembangan bagaimana kedudukan politik di Johor. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.